28. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau percaya yang lain daripada aku. Bermula engkau manakala engkau menuntut akan daku, nescaya engkau dapat akan daku. Jangan taruh harapanmu pada yang lain selain Allah. Allah cukuplah bagi kita. Kita hanya ada Allah cukup. Manusia lain kalau bantu kita tu pun daripada Allah punya gerakan. Perkara-perkara lain semua tu daripada Allah punya gerakan. Kita tak dapat lain semua, kita dapat Allah satu jadilah. Bukan satu jadilah, itulah sebaik-baik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ingat ya, kita hanya ada Allah. Hanya ada Allah, hanya Allah ada. Hanya ada Allah. Mereka ada wang, mereka ada harta, mereka ada security, mereka ada insurans, mereka ada orang jaga, mereka ada itu, ada ini, ada macam-macam. Aku hanya ada Allah. Tapi itulah sebaik-baik yang patut dia ada, iaitu apa? Hasbunallah. Cukup bagi aku Allah. Dan ni'mal wakil, sebaik-baiknya wakil. Kemudian, hanya Allah ada. Yang mereka ada semua tu boleh kekal ke? Yang mereka ada semua tu boleh bantu mereka ke? Yang mereka ada tu sebetulnya boleh menyelamatkan mereka ke? Tak boleh. Hanya Allah saja yang ada. Aku hanya ada Allah. Dan hanya Allah Ta'ala saja yang ada. Yang lain semua tu lemah. Yang lain semua tu luput. Yang lain semua tu binasa. Hanya Allah saja ada. Hanya ada Allah. Hanya Allah ada. Pegang ini. Jadi kalau kita ada kepayahan, ada kesusahan. Kita tengok orang lain dapat bantuan. Orang lain dapat kemudahan. Oh, dia ada ini, dia ada ini, ada ini. Aku hanya ada Allah. Hanya ada Allah. Dan apabila kita tengok orang ada itu dan ini, apa yang dia ada pun luput. Hanya Allah saja yang ada. Apa yang mereka ada semua tu bukan hakiki. Hanya mereka ada tu semua hanya sekadar gambaran sementara sahaja. Hanya Allah saja ada. Hanya ada Allah. Hanya Allah ada. Cukuplah bagi kita. Hanya Allah ada. Kerana kullu man 'alaiha fan. Semua atas muka bumi ini binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Yang hanya kekal wajah Tuhanmu saja, iaitu yang kekal hanya Tuhanmu saja yang maha besar lagi maha mulia, ya. Baik. Jangan sangkut pada yang lain. Yang lain tu buat syarat saja. Dia ada bantu, dia dapat pahala, alhamdulillah. Jadi kalau orang-orang salih, tuan-tuan sekalian, minta tolong sama kita, minta bantu sama kita, kita kena betul-betul bantu sama dia. Kerana sebetulnya dia tak heran kita. Dia ada Allah, dia cukup untuk menyelesaikan segala-galanya. Dia ada Allah, dia cukup. Allah, dia tahu Allah dah atur dia dan Allah mengatur sebaik-baiknya. Kalau dia minta tolong kita, itu bermakna dia beri peluang kita untuk dapat pahala. Dia beri peluang kita untuk ambil bahagian dalam kegiatan dia. Bukan dia perlukan kita sangat. Jadi kalau kita dapat apa dia minta bantuan dengan dia tu, kita kena syukur. Kerana apa? Kita dilibatkan dalam kegiatan dia. Kita dilibatkan dalam kegiatan dia. Pada mereka, cukup aku ada Allah. Cukup aku ada Allah. Mereka bukan tidak begitu herankan kita. Sebetulnya mereka tak herankan kita langsung. Mereka hanya ada Allah, cukuplah. Tapi dengan isyarat, dengan tengok bulan ini biar dia dapat pahala. Bulan ni biar dia bergiat. Maka buatlah, dia buatlah minta tolong. Boleh tolong ana sikit tak? Boleh bantu ana sikit tak? Kalau kau tak bantu pun aku boleh gerak sendiri. Kau tak bantu pun cukup. Segala Allah Ta'ala beri kepada aku lebih cukup. Kehidupan aku dari sebelum aku lahir sampai nanti aku ni sama ada masuk syurga ataupun neraka, dah diatur oleh Allah Ta'ala setiap detiknya. Aku dapat minum ke tidak dalam alam barzakh, aku dapat makan ke tidak di alam mahsyar, puluh ribu tahun semua dah diatur Allah. Hari di mana tidak ada security, hari di mana tidak ada insurans, hari di mana tidak ada pembantu, hari di mana tidak ada bodyguard, hari di mana tidak ada harta dan anak pinak, tak ada siapa kecuali dia sahaja. Dan dia jugalah sahaja yang membantu kita dan menghidupkan kita dan menggerak kita dan segala-galanya dari sekarang sampai bila-bila. Jadi jangan kita tak taruh harapan kepada dia, ya. Jangan kau percaya kepada yang lainnya. Kalau kau tuntut aku, pasti kau akan dapat. Tuntut daripada Allah Ta'ala, yang lain daripada Allah Ta'ala, kadang dapat, kadang tak dapat. Baik minta sama Allah. Manusia ni buat syarat, buat sampel sajalah. Buat syarat, buat sampel saja, ya. Kerana kita hidup bersama manusia, saling bantu-membantu, saling bantu-membantu untuk menghasilkan pahala. Jadi kita bantulah saudara kita, minta dia dapat hasilkan pahala, mintalah dia tolong dengan syarat.
sebagai buat syahadat saja. Pada hakikatnya Allah cukup bagi aku. Baik. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau tuntut daripada aku akan esok, dan aku tiada, aku tuntut daripadamu akan amal esok. Allah. Ya Allah, esok berikanlah aku sekian. Ya Allah, apabila aku tua begini. Ya Allah, apabila lusa nanti, ya Allah, esok lusa dah minta. Allah dah minta tak? Kita untuk sembahyang besok. Nyari kau kena sembahyang. Apa setiap orang kalau sembahyang satu hari 15 waktu. 5 waktu kali 3. Standby untuk 3 hari. Ada. Puasa Ramadan, doublekan. Sepanjang tahun untuk apa? Standby untuk Ramadan akan datang. Bayar advance. Bayar sewa pun yang ada bayar advance kan. Allah ada minta advance dengan kita tak? Minta advance sembahyang? Tak ada. Minta advance puasa? Tak ada. Minta advance zakat? Tak ada. Subhanallah. Dah sampai waktu, Allah Ta'ala tuntut. Kau dah dapat nikmat Allah Ta'ala, dapat anugerah Allah Ta'ala, dah buat dosa, baru sekarang cucikan pada waktu zuhur. Baru sekarang tunaikan pada waktu asar. Subhanallah. Ada Allah Ta'ala minta untuk amal besok lusa tak kita? Tak ada ya, subhanallah ya, betul. Kita buka gini, buka mindah kita ya. Kita dengan Allah Ta'ala minta besok, minta lusa. Ya Allah, minta umur 70 pun kita dah minta dari sekarang. Ya Allah, pada umur aku 70 nanti, ya Allah, ya dah jadi tengkorak. Ya Allah, ya. Ya Allah, aku minta, ya Allah, apabila aku tua nanti, ya Allah. Kau minta Allah advance. Sebab itu orang-orang salih, apa yang dapat hari ini, dia tak tahu dia jumpa besok, tak jumpa besok. Contohnya Nabi kita lah, tidur malam tidak ada satu sen pun simpanan Nabi. Allah, kita masih ribu-ribu dalam simpanan kita. Dan tak cukup, minta lagi. Yang ada ni belum pakai tau. Minta lagi, Allah murahkan rezeki aku. Ya Allah, berikan kecukupan apa sekarang tak cukup. Apa sekarang tak ada. InsyaAllah, kelakarlah kita ni lah ya. Betul-betul punya temahak. Betul, doa panjang-panjang. Allah, minta macam-macam. Allah, ini semua ya. Tapi kalau kita nak minta, boleh tak ya? Boleh, dapat pahala. Ya Allah, berikanlah aku sekian-sekian. Ya Allah, apabila anak aku dewasa, rezeki aku ni, ya Allah, sampai akhir hayat cukup. Ya Allah, kesihatan aku ni boleh pakai, ya Allah. Ya Allah, apabila aku tua nanti, ya Allah. Boleh minta dapat pahala. Tapi ini semua tu belajar adab dengan Allah. Minta tak dosa. Minta rezeki, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Kan ada kita minta. Halalan tayyiban. Minta, semua kan boleh minta. Memang boleh dan dapat pahala. Tapi mereka lebih memilih beradab dengan Allah Ta'ala. Ini Allah sedang mengajar adab. Kalau untuk orang level kita, minta rezeki yang banyak pun boleh, panjang pun boleh, kau susun-susun pun boleh doa engkau, suka tingkau. Dan dapat pahala, dan dapat kabul. Dapat pahala, dapat kabul. Tapi di situ ada yang lebih tinggi lagi. Iaitu jaga adab dengan Allah Ta'ala. Umpamakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pandang Allah yang dah berikan kita. Pandang dealing kita dengan Allah. Pandang dealing kita dengan Allah. Allah ada minta kita besok lusa tak? Ada. Kita minta dengan Allah Ta'ala besok lusa. Sebab itu orang salih ya. Minta pun tidak ya. Hadis Nabi, jadikanlah pintama itu sebagai pujian. Maka tengok doa-doa mereka. Kebanyakan puji. Mintanya sikit aja ujungnya. Minta perkara akhirat, minta perkara keimanan. Minta perkara ketakwaan. Itu saja mereka punya minta. Mereka dapat apa semua, nakkan apa, mereka semua tukar permintaan mereka sebagai puji. Anaknya sakit. Kalau kita minta apa, ya Allah sembuhkan anak aku. Senang kan? Tak tergamak. Anak aku, tapi hamba Allah. Hamba Allah, dan Allah maha mengetahui, maha agung, maha bijaksana dalam melaksanakan. Bangun, jangan tidur. Lagi waktu ini kuliah jangan tidur. Khususnya waktu lepas subuh ni jangan tidur. Waktu lain pun kuliah tak bagus tidur. Khususnya lebih lepas subuh ni memang waktu makruh tidur. Memang disuruh kejut. Ya. Baik. Yang senang minta, ya Allah sembuhkan anak aku. Paling senang. Tapi orang salih tak tergamak nak minta. Allah sedang buat sesuatu atas hambanya. Dan dia sayang hambanya. Dan dibuat dengan bijaksananya. Dengan hikmahnya. Kok aku nak minta yang lain? Tak berani. Anak dia tak berani nak minta kan. Hanya banyak-banyak puji Allah. Ya Allah, kau maha tengok anaknya sakit. Ya Allah, kau maha agung. Ya Allah, kau maha mulia. Ya Allah, kau maha besar. Ya Allah, segala puji padamu. Ya Allah, kau maha bijaksana. Ya Allah, berlinang air mata dia. Tuhan tahu tak dia punya hajat? Tuhan tahu. Tuhan tahu tak apa dalam hati dia? Tuhan tahu. Dia tak payah aku cakap lah.
Yang sakitkan dia pun Allah. Yang tahu hati aku pun Allah. Tak tergamak nak menyuarakan keluhannya pada Allah. Jaga akhlak dan adab pada Allah. Minta boleh tak? Boleh. Ya Allah sembuhkan aku. Pahala dia dapat. Doa itu dapat pahala. Adab dengan Allah. Adab dengan Allah. Seorang Nabi, zaman dahulu ditimpa bala oleh Allah, keadaannya dah jatuh ditimpa tangga, jatuh lagi ditimpa lagi, ya. Kemudian dia nak minta sama Allah, baru dia ya Allah, baru nak angkat suara, Allah wahyukan dia, kau sikit bersuara aku lucutkan kenabianmu. Tahan terus. Itu untuk orang level tinggi-tinggi. Adab dengan Allah Ta'ala sangat-sangat. Kita dengan orang besar kita aja berani minta itu dan ini tak? Tak berani. Diam aja, tak berani nak cakap kan? Tak berani nak cakap. Ini Allah yang punya tadbir. Jadi begitu. Jangan minta untuk besok lusa. Allah tak pernah minta kita untuk esok lusa. Betul tak? Betul ya. Subhanallah. Puasa Ramadan mesti kena advance 10 hari untuk tahun depan punya. Allah. Sebelum Syaban mesti dah puasa 10 hari. Lepas raya mesti puasa lagi 10 hari. Paling tidak ada advance 20 hari. Ada tak pernah. Satu hari sembahyang paling tidak ya. Dalam setiap satu minggu lah. Mesti ada sembahyang ekstra 5 waktu. Jadi kalau ada hari-hari minggu depan tak sembahyang, sembahyang sunat ada, tokok tambahnya ada sesudahnya begitu ya. Sudah masuk waktunya, sudah dituntutnya. Tapi belum advance. Subhanallah. Istilah bahasa kita gentleman tak Allah Ta'ala. Dia belum kasih kita, maka dia tak minta. Dia belum kasih kita umur besok, dia belum kasih kita nikmat besok, maka dia tak minta kita khidmat hari ini. Subhanallah. Maha agung Allah Ta'ala, maha kaya Allah Ta'ala. Maha takbirnya tu maha halus Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita dengan staf kita aja kerja dulu, bayar gaji cukup bulan kan? Kerja dulu. Begitu. Allah Ta'ala tidak. Begitu kita dah bekerja, baru dah kerja, baru dia suruh kita sembahyang. Dah dapat nikmat. Itu pun dah dapat nikmat, dah syukur, dah buat dosa, baru sembahyang. Semua itu. Tidak ada pernah minta advance Allah Ta'ala. Kita baca-baca gini, terbuka minda kita ya. Lepas itu mereka jadi orang-orang salih ya. Kita ni baca setakat baca ya. Mereka betul-betul inilah jiwa mereka, inilah kegiatan mereka, inilah harapan mereka, inilah pinta mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adab sangat jaga adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pergi Mekah Madinah lagi, agaknya dia angkat tangan doa macam-macam tak. Bisnesku ya Allah, sembuh sakitku ya Allah. Tak berani. Makin Mekah Madinah, makin dia tak minta itu semua. Makin tak berani dekat depan Nabi. Kok Nabi lagi tanggung macam-macam anak mati. Nabi tanggung macam-macam isteri mati. Nabi tanggung macam-macam kena pindah negeri. Nabi tanggung macam-macam. Nabi diam. Nabi minta ibadat sama Allah Ta'ala. Kok kita yang baru sikit begini nak ngadu macam-macam depan Nabi. Depan makam Nabi hanya minta, ya Allah jadikan aku umat yang taat dan patuh. Ya Allah akan tetapkan iman aku. Ya Allah jadikan aku pengikut Rasulullah yang sebenarnya. Itu saja mintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makam doa. Di sisi Kaabah lagi, situ ada wali-wali. Di situ tempat Sayyidina Muhammad bertawaf. Di situ tempat orang-orang macam Imam Sufyan Al-Thawri punya tawaf. Di situ tempat orang-orang yang serahkan dirinya kepada Allah macam Imam Syafi'i punya tawaf. Kok kita hadir di sana kita nak minta macam yang pernah diperoleh oleh Firaun. Dunia, harta, kaya. Alah malunya. Di situ tempat orang-orang zuhud punya tawaf. Nak minta kaya boleh tak? Ya minta, boleh. Dapat pahala. Dapat harta dan dapat pahala. Tapi ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi ya. Jaga adab dengan Allah Ta'ala. Orang-orang gini jangan kata di dunia ya. Di syurga pun mereka tidak begitu enjoy mahligai dan juga segala pialanya ya. Mereka hanya enjoy apa ngadap Allah saja. Itu yang apa Rasulullah mengatakan. Ahli jannah kebanyakannya orang-orang bodoh. Maksud bodoh itu apa? Selain daripada orang khusus ini hanya menikmati sungai daripada madu, mahligai, bidadari. Yang pintar-pintar hanya duduk bersimpuh menghadap Allah saja kerja mereka. Subhanallah. Begitu ya. Dan itu nikmat paling besar. Jangan kita bilang, habis tak dapat makan minum.
Itu lebih daripada makan, daripada minum, lebih daripada segala enjoy. Subhanallah, begitu ya. Dari dunia dah mereka begitu, manakan ke akhirat mereka tak dapat begitu. Dari dunia mereka ada keperluan, mereka tidak ajukan pada Allah. Dari dunia tempat ujian, tempat sempit, mereka tidak merayu pada Allah, mereka tidak mengeluh kepada Allah, mereka tidak komplain kepada Allah. Agak-agak dalam syurga mereka nak begitu ke? Nak selain pada Allah? Dari dunia mereka tidak berpaling kepada selain Allah. Ini kan pula sudah dalam syurga. Ya. Ada ya orang-orang yang gitu, ada. Sampai bila-bila ada. Sampai bila-bila ada. Kita kok tak tahu. Sebab mereka tak nak bilang, anak tak ada doa gini, anak tak ada gini. Anak tawakal, anak dengan Allah, anak redha. Semua mereka tak cakap dengan kita. Zahirnya macam kita. Zahirnya dia doa macam kita. Kita nampak dia doa, kita bengsek. Panji, kalau doa jangan lupa saya sekali ya. Yalah. Kata tak dia punya doa apa? Dia punya doa tak macam kita punya doa. Dia punya doa tak macam kita punya doa. Setengah-setengah orang lah ya. Setengah-setengah orang. Kalau tak jadi marah dia, kalau tak jadi sengsara dia, untuk setengah-setengah orang, aku suka angkat tangan dan doa, ya Allah, miskinkan dia, jangan kaya. Ya Allah, kalau dia sakit, jangan sembuhkan ya Allah. Sikit ringankan sudah, tapi jangan sembuhkan. Setengah orang pula aku suka minta, ya Allah, bodohkan sikit ya Allah, jangan alim sangat. Setengah-setengah orang aku suka minta, sedihkan ya Allah, jangan ceriakan. Setengah-setengah orang bahkan kadang-kadang aku suka nak minta, gilakan ya Allah, jangan waraskan. Tapi kalau betul kita minta, betul-betul tertanggung. Dia kena gitu, takut dia tak tertanggung. Dan takut dia marah. Kita dosa tak? Kalau kita ada matlamat yang aku cakap dengan Allah. Allah Ta'ala tahu apa maksud aku. Bukan aku minta dia gila, minta dia sakit pasal aku nak nyanyikan dia. Tidak. Pasal itu semua lebih manfaat pada dia daripada yang sebaliknya. Tapi tak tergamak lah. Kita nak minta ya. Tak tergamak. Takut kawan kita tak tertanggung. Takut kawan kita tak tertanggung. Dan apa? Nanti dia tak tanggung, nanti dia marah pula dengan kita. Kalau dia tak marah pun kesian pula, takut dia tak tanggung. Sudahlah, serahkan sama Allah. Serahkan sama Allah. Kawan kadang-kadang minta, Ji, minta doakan saya Ji. Kita tanya jugalah, doa apa? Doalah apa-apa yang patut nak doakan. Kau tahu tak aku suka doakan kawan aku apa? Apa gitu ya. Kau tahu tak apa yang aku suka doakan kawan aku? Begitu ya. Ini kadang kita cakap, kadang-kadang nanti dia kan kita perli dia tahu. Aku bukan perli, aku tanya betul-betul. Jadi besok anak saya ujian, doakan dia. Kita tanyalah terus terang. Doa apa dia? Doa untuk lulus lah. Doa untuk peperiksaannya. Ayolah. Doa untuk lulus ke doa tak lulus? Doa lulus lah. Ente mana dia tahu lulus baik ke tak lulus baik. Kadang-kadang tak lulus baik kan. Tak lulus baik, dia akan jadi orang sederhana, dia jadi apa semua. Kayanya disimpan akhirat. Doa lulus, doa tak lulus. Nanti mukanya macam jengkel. Doa lulus lah. Mana dia tahu doa lulus tu baik ke tak baik? Ayolah doa apa yang patutlah. Dalam tu dia banyak cakap pula Haji ni. Betul apa? Betul apa? Kadang kita pilih dia. Tapi sebetulnya aku tanya. Minta maaf, nak pilihan raya. Ustaz doakan kami ya. Doa apa? Doa menang ke doa kalah? Nak doa menang ke doa kalah? Doa apa yang patut? Betul ya? Saya doakan awak kalah. Biar awak tenang. Ayolah. Tapi dia pilihlah tu pun berat. Menyesal aku tanya Pak Haji ni. Habis kau tanya aku, kau tanya orang lain jawab lain. Yang kau tanya aku itulah jawapan aku. Begitu. Dan orang kita perli tahu. Bukan aku tak perli. Betul-betul lah itu. Betul lah. Apa itulah maksud aku dengan kawan-kawan aku. Sebab itu ya orang bilang kalau jumpa itu setakat jumpa kita lah ya. Kalau jumpa wali-wali jangan minta dia doa. Adabnya. Dia sendiri tak doa untuk diri dia. Dia sendiri tak minta apa. Dan dia pun jaga adab dengan Allah. Engkau pulanya suruh dia doa. Minta Allah adjustkan takdir dia untuk engkau. Agak-agak dia suka ke tidak? Suruh dia campur tangan dalam takbiran Allah. Dia tak suka. Banyak-banyak ngadap jumpa dia. Minta dinazrah oleh dia. Sebab itu orang bagi pengawali tak cakap pun. Habib apa khabar? Habib baik, sihat. Dan jangan dapat nazrah dia. Dia tahulah apa nak doakan kita. Dia tahu adalah minta akan kita. Kiai, waras kiai, sihat kiai. Doanya kiai. Sampian kabar waras pendungan ni. Cukuplah tu. Pendungan tu apa?
Pendungane tu dalam bahasa Arab bid-du'aik, dengan doamu. Pendungane dengan berkat doanya. Waras, waras tu maknanya sihat. Kalau orang Melayu jangan cakap waras, kan waras. Kenapa orang kan saya tak waras? Orang Melayu kalau waras tu kan waras pikiran. Orang Melayu kalau orang Melayu kalau cakap waras tu pada dia waras pikiran. Dia ni dah tak waras. Gila lah. Jadi kalau kita tanya waras, kenapa saya ni macam orang tak waras ke? Ada orang Melayu kau jangan tanya waras. Dia orang ngerti. Begitu ya. Orang kita kalau tak waras semuanya sihat, ya. Sihat. Kabarnya sampean waras. Alhamdulillah pendungan ni. Pendungan itu bahasa Arabnya bid-du'aik, dengan bid-du'aik, dengan doamu. Jadi dengan berkat doanya. Jadi pendungan ni. Itu bahasa Jawa kita. Doa. Jadi begitu ya. Itu orang Jawa punya sebutan ya. Kabarnya waras. Pendungan ni. Dah begitu. Dah. Jadi kalau dengan kiai-kiai pun gitu, dengan habib-habib, mereka tak minta untuk diri mereka, engkau minta mereka gunakan konon-konon authority mereka, kedudukan mereka yang mereka tak pandang diri mereka ada kedudukan untuk campur tangan dalam pentadbiran Allah. Yang mereka tak nak. Mereka tak nak. Mereka ngelak. Habib Ali bin Jaafar tu ngelak. Orang sakit, Habib, anak sakit. Anak bukan doktor. Anak bukan doktor. Anak pun sakit. Anak bukan doktor. Tegak-tegak bila kan. Anak bukan doktor. Anak pun sakit begini-begini. Kemudian dia kesian. Itu sakit apa? Sakit sekian-sekian. Ya, kita pergi sengsi sekian parit sekian. Allah, orang minta jumpa dia suruh jumpa Cina. Allah. Kita pergi sengsi parit sekian-sekian. Mujarab, Allah berikan dia pandai pula. Dia mengobatkan orang. Anak sakit begini gitu. Tanya cucu dia. Parit mana tu gitu? Kau pergi sengsi parit tu. Bilang dia sakit begini. Ada orang bersembuh. Orang jumpa dia ngadu korang doakan. Kalau kita, anak doakan. Pegang perutnya. Allah. Sembuh 3 hari sembuh. Amboi, kalau kita lah ya. Dia ngelak. Dia suruh jumpa Cina. Dia suruh jumpa Cina. Awal sakit. Anak bukan doktor. Anak tak pandai ngobat. Anak tak pandai ngobat. Anak pun sakit. Dia punya gitu ya. Dia nak ngelak. Dia punya nak ngelak tu Habib Ali. Tak nak doakan orang ya. Bukan dia tu. Dia lagi suka doa yang penting-penting ya. Dia sambil mengajar kita adab dengan Allah. Jangan sikit-sikit mengeluh. Begitu ya. Betul. Kenapa orang bilang mengeluh? Asal daripada Jawa. Loh. Asyik ngeluh saja. Yalah, agak je lah. Jadi keluhan orang Melayu. Dia mengeluh. Dari orang Melayu sebut keluhan. Asal-asalnya loh. Loh kok gini. Loh asyik mengeluh je. Agaknya lah ya. Kalau itu word derive from other words. Begitu ya. Agaknya lah ya. Kalau ada orang kaji bahasa, boleh tolong kaji. Begitu ya. Mereka tak doa ya. Mereka tak doa pada Allah ya. Mereka hanya puji Allah. Dan apa mereka punya doa ialah nangis. Ya Allah aku jahat. Ya Allah aku zalim. Ya Allah aku mohon tetap iman. Ya Allah aku mohon redha. Ya Allah, itu dia punya doa dia tu saja. Dia punya doa tak nak dimurka oleh Allah. Dia punya doa tak nak jadi hamba derhaka pada Allah. Itu dia punya doa. Dia tak ada minta nak doa, minta nak itu, nak mewah. Dia kalau minta ini hari dia minta, besok dia dapat. Dia orang kalau doa pulaknya, jangan kata hari ini minta, besok dapat. Hari ini doa, semalam dapat. Tu Sami Belu cakap tu. Cakap sufi tu. Kita bikin post, ini hari hantar, semalam sampai. Dengan manusia tak boleh. Rabbul Alamin boleh. Rabbul Alamin boleh. Ya Allah, begini-gini. Kalau dia tengok, kau dah masuk semalam rupanya. Dengan Allah Rabbul Alamin boleh. Kita Sami Belu cakap betul kan, kita ketawakan. Tapi kita renung, tak. Kalau dia orang Muslim dan dia ahli sufi, cakap dia tu penuh makna tu. Dia bukan orang Islam lah ya. Kalau dia pun cakap pun sambil guyon lah ya, sambil gurau. Dan kita renung cakap dia, kalau kita nak pakai cakap dia, boleh tak? Cakap macam dia, boleh. Dan bukan loya buruk. Hakikatnya boleh. Allah Maha Takdir. Sebab pada Allah tak ada besok, tak ada lusa, tak ada semalam. Pada Allah Ta'ala tidak terbatas waktu. Tidak terbendung. Dah tak boleh. Dan nasi dah jadi bubur. No such thing daripada sisi Allah Ta'ala. Dia Maha mampu. Kau minta hari ini untuk perkara 3 tahun lepas. Boleh. Macam mana tu? Dia Maha pandai. Sebab tu kau tak pandai. Kau try. Perkara 3 tahun lepas kau minta hari ini. Dapat tak? Macam mana nak dapat dah 3 tahun lepas? Kau minta. Kau tahu nanti Yaumil Mahsyar kau tengok dapat ke tak dapat. Mintanya hari ni, kabulnya 3 tahun lepas.
Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada terbatas kuasanya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, aku jadikan dikau daripada nutfah. Maka tiada aku tinggalkan akan rezekimu. Aku dahulukan dia kepada perutmu. Betul, ya. Allah Ta'ala jadikan kita daripada air, setitik air mani. Allah Ta'ala tak tinggalkan kita rezeki. Allah Ta'ala dahulukan akan rezeki itu pada perut kita. Betul tak? Allah Ta'ala yang sampaikan rezeki itu pada perut kita. Sebelum kita cari rezeki, rezeki dah datang pada perut kita. Kita masih dalam perut ibu kita, kita dapat rezeki belum? Dah makan, tumbuh 9 bulan kan. Kau tak makan dia mati. Ya. Dah makan, ada minum, ada nafas. Subhanallah. Tak tahu keluar dah comel jadi baby. Yang sementara dalam perut tu siapa kasih dia makan? Allah Rabbul Alamin. Ya. Sebab tu ya, kita tengok anak-anak kita semua ya. Anak-anak kita yang kecil-kecil lah ya, khususnya yang masih muda-muda ya. Anak kecil umur 4-5 tahun. Kau tengok dari sekarang cakap dengan Allah. Dari sekarang kena sedar. Bahawasanya kita bila-bila boleh mati. Dan anak kita tinggal. Kadang-kadang kita untuk menghadap Allah, kita tahu kita hamba, kita akan mati. Tapi kita tengok anak kita tak sampai hati. Sampai hati, tak sampai hati. Kalau dah sampai waktu, mati. Ya? Maka dari sekarang kau cakap dengan Allah. Kau kena sedar hakikat. Bahawa anak-anak kita semua tu yang beri rezeki siapa sebetulnya? Yang beri mereka makan siapa? Kita ke Allah? Yang jaga mereka, aman mereka, selamat mereka, kita ke Allah? Bukan kita ya. Allah yang sebenar pemberi mereka makan, jaga mereka, pelihara mereka. Lagi mereka masih ada bapa, Allah dah protect mereka, provide mereka, beri mereka. Takkanlah ketika mereka dah jadi yatim, Allah Ta'ala nak biarkan dia. Dah kau pandang itu, hati kau mantap. Ya Allah, bila-bila kau nak ambil aku, dah memang anak aku. Bukan, bila-bila kau nak ambil aku, kau jagakanlah anak aku. Mana sekarang kau yang jaga, nanti baru Allah yang jaga. Tak ada adab dengan Allah. Ya Allah, aku hamba-Mu ya Allah, anak-anak aku pun hamba-Mu ya Allah, semuanya kami di bawah pentadbiran-Mu ya Allah. Sekarang kau dah beri mereka makan dan minum dan pakai ya Allah, maka apabila sampai ajal aku, kau nak ambil aku ya Allah, anak aku semua aku serah padamu ya Allah, yang memang sudah memberi dia makan dan minum selama ini ya Allah. Gitu. Dan aku doakan kesejahteraan untuk anak aku, ahli keluarga aku sesudah kematianku. Jadi tak terlampau sedih sangat kadang pasal anak-anak yang buat kita macam berat nak kembali pada Allah. Tengok anak saja, kalau abah mati macam mana engkau? Macam mana engkau? Abah hidup pun Allah yang beri makan, bukan abah. Kena sedar itu hakikat. Jadi kau tak lupa yang bahawasanya kau hamba Allah. Allah boleh ambil engkau bila-bila. Kebanyakan kita gitu kan. Kita sangka anak kita semua kita yang beri makan kan? Bukan, Allah. Kita sangka kita yang jaga dia kan? Allah. Berapa banyak orang tua pergi haji bawa anak. Nenek-nenek. Sampai sana anaknya mati. Anaknya tegap-tegap. Anaknya mati. Maknanya survive tak? Survive. Selagi Allah Ta'ala tak tulis mati, tak mati nenek tu. Allah Ta'ala tak tulis dia jatuh, tak jatuh dia. Allah Ta'ala tak tulis dia sampai merangkak, tak merangkak dia. Balik. Pimpin balik juga. Allah bawa anaknya tegap, anak lanang, jaga dia. Dapat khabar anaknya mati. Tawab sendiri, ukop sendiri, melontar sendiri. Yang jaga dia siapa? Allah. Itu kita nampak tak bahawa sejak bukan yang jaga dia, bukan anak dia. Yang jaga dia Allah. Begitu kita. Begitu juga yang kasih kita makan bukan company kita, bukan syarikat kita. Yang ada orang nak kena buang kerja sedih. Ana rasa company dah mula nak buang-buang Ana. Ana takut macam mana gitu gini. Itu jangan peduli, rezeki itu tangan Allah, bukan tangan company ini. Tapi Ana dah selesa kat sini dah lama. Dah lama Allah Ta'ala nak jadikan ente baru kat company. Masih awal ente masuk company ni, ente tahu tak? Tapi ni company stable. Dia ni macam punya goyang ente bilang stable. Ente sebelum masuk company ni, ente tahu tak? Ini company bagus ke, tak bagus ke? Ente berapa lama kat sini, ente mau tak tahu. Begitu juga ada company lain. Ente seboleh-boleh nak menangguk dekat perigi ni. Rupanya airnya dah kering. Ada perigi air sedang mencurah-curah kat tempat lain. Ente tak tahu. Sudah. Sudah. Cuba tengok tingkap. Mari bangun tengok tingkap. Kat sini kalau tengok tingkap nampak pokok sajalah. Kalau kat sana kat bandar tengok tingkap nampak orang jalan-jalan. Tengok tingkap. Tengok. Semua tu kerja company ente tak? Tak. Hidup tak? Hidup. Bermakna tak mesti kerja company ente je baru hidup. Sudah. Dah lah. Begitu. Sampai sekarang masih kerja company dia. Kena buangnya belum, risaunya dah.
Kena buangnya belum, miskinnya belum, risaunya sudah dah pening-pening. Steady lah. Alamak, susah mau cakap pada orang gini ya. Allah. Gitu. Risau dah. Mukanya merungut aja. Apa pasal? Karena takutlah kalau kau nak kena buang kerja begini-gini. Apa inti peduli? Rezeki inti bukan di sini, rezeki inti tangan Tuhan. Inti cakap senang lah begini-gini. Memang senang lah sebab dari Allah Ta'ala semua tak ada yang susah. Suruh tengok tingkap. Kau tengok tingkap. Tengok pula. Tu semua tu tengah jalan. Kerja company inti tak? Tak ada. Pasal hidup. Inti pun salah satu daripada mereka yang dijaga rezeki oleh Allah Ta'ala. Dah lah, sudah. Begitu ya. Mudah-mudahanlah Tuhan bukakan mata hati kita ya. Kita cakap Allah Ta'ala sedang dengar apa dalam hati kita. Allah Ta'ala sedang mengetahui apa konsep kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ubahkan pemikiran kita jadi pikiran yang genak. Dan orang pandang itu terbalik. Betul, bukan terbalik. Itu yang betul. Kita yang selama ni terbalik. Kita bergantung kepada yang lemah. Kita bergantung kepada yang tak mampu. Kita bergantung kepada yang bukan provider kita, pemberi kita. Dan kita sebetulnya terbalik siapa? Kita ke orang-orang soleh ni? Kita yang terbalik. Jadi kita pandang mereka gitu, kita ingatkan mereka, ini terbalik ya pikiran dia. Kita yang terbalik. Selama ni kita jalan kaki dekat atas, kepala dekat bawah. Jadi kita tengok orang lain semua, ini terbalik ya. Kita yang terbalik. Sebab itu dalam bulan Ramadan ya, Allah Ta'ala terlungkupkan kita tu, terbalikkan kita. Sebetulnya itu bukan terbalik, itu yang betul. 11 bulan ni terbalik. Betul dalam bulan Ramadan, tak makan, kecuali sikit. Itu yang sebetul. Bajunya kena lusuh, itu yang betul. Sembayang kena banyak, itu yang betul. Ini yang terbalik. Makan 3 kali satu hari, itu terbalik. Orang salih, hari-hari dia macam Ramadan. Itu yang betul. Ini yang kehidupan yang 11 bulan yang terbalik. Makan banyak, pakai indah ke sana, kemari, sembayangnya kurang. Terbalik. Jadi dalam Ramadan, Allah Ta'ala menembalikkan kita. Allah terbalikkan kita. Kura-kura dah senantiasa terlentang gini. Orang terbetulkan dia, kok macam mana gini? Kok macam mana gini? Bodoh ni kuda-kuda. Kau dah ditelungkupkan balik, kau jalan aja, sudahlah. Carry on. Boleh-boleh nak terlentang balik. Sebab dia dah selamanya terlentang, dia pun nak terlentang. Kita dah selamanya terbalik, maka Allah Ta'ala menebalikkan kita pada bulan Ramadan, membetulkan kita. Kita nak pas hari raya, umpam-umpaan. Aku balik terbalik semula. Hari raya tu, kalau kau seronok hari raya tu, bermakna kau kepingin jadi kuda-kuda, dah ditelungkupkan, kau nak terlentang balik semula. Bodoh. Allah, begitu ya. Kena fahamlah mereka punya konsep, buka pandang mata itu. Yang rumah kecil, itu yang betul. Yang banyak mewah tu yang terbalik. Yang serah sama Allah, itu yang betul. Yang bingung-bingung tu yang terbalik. Terbalik konsepnya. Jadi kita belajar ni tu, sebetulnya kita belajar untuk adjustkan diri kita. Betul tau, kau tengok akhirat nanti kau tengok mana yang betul. Kita betul ke mereka betul orang salih ni? Ya, mereka sebetul-betulnya. Sebab itu mereka dapat kedudukan tinggi. Sebab mereka kenal Allah. Mereka tidak sampai terkabur daripada Allah. Mereka tahu kekuasaan Allah. Ya. Ini semua kalau kita belajar membukakan kita kepada hakikat. Apabila dah membukakan kita kepada kita tahu hakikat sesuatu di sebaliknya, nanti kita kenal Allah yang mentadbir segala hakikat itu. Jadi daripada hakikat daripada makrifat. Sebab itu dia tak ada kursus ya. Inti belajar syariat, ana belajar hakikat. Apa hakikat? Kursus apa? Kitab hakikat. Kitab makrifat tak ada. Tak ada belajar, tak ada begitu. Tak ada belajar begitu. Dia, kau faham tak apa Allah Ta'ala bukakan. Allah Ta'ala bukakan. Allah singkapkan. Allah Ta'ala nampakkan. Allah Ta'ala visualizekan. Baru kau tahu. Itu namanya hakikat dia. Tak ada kursus hakikat. Kau berasa kursus hakikat pun hati kau tertutup juga. Ya. Kita belajar, kita baca. Allah Ta'ala bukakan fahaman kita. Kenapa tuan-tuan baca kitab ini semua boleh suka dan boleh faham? Pasal tuan-tuan orang yang dididikkan syariat. Kalau orang jenis tak sembahyang, orang lakoni, baca kitab ni tak mau dengar. Apalah cakap ni tinggi sangat lah. Ini kalam fuk. Ini tinggi sangat lah. Ini cakap ni label lain lah. Nak gitu. Oh ni tarikat agaknya. Maknanya bukan aku punya department. Terus dia tolak. Orang kalau tak menegakkan syariat, jangan kata tak faham syariat. Tak tegakkan syariat, tak ada mana dia minat tentang perkara-perkara hakikat. Orang kalau tak cukup fiqah, tak akan mana faham tasawuf. Fiqah bukan setakat belajar dengan amalkannya. Fiqah dengan amalkannya, baru Allah Ta'ala kasihkan dia al-khair, iaitu ilmu rohani. Ya. Tuan-tuan boleh duduk, boleh
faham, boleh minat, boleh suka pula dengar pasal tuan-tuan orang yang dah belajar syariat dan menegakkan syariat. Kalau jenis orang yang tak sembahyang, kau bacakan ini semua tak ada mana dia minat. Ataupun sembahyang tapi sembahyangnya tak kerana Allah, ada ibadat tapi asal tak betul-betul menegakkan syariat Allah. Hukum Allah bilang boleh, bukan yang sembahyang saja, segala syariat Allah Taala boleh, tak boleh, tak ada mana dia nak faham bab-bab begini semua. Tak ada, jangan kata nak faham, minat pun tidak. Dia tengok ini kalam apa ni, kita kata tak faham. Mungkin yang tak faham kau, pasal kau tidak tegakkan syariat. Macam mana kau nak faham hakikat? Berapa ramai, walau orang-orang kampung, walau budak-budak, walau orang muda, walau orang tua-tua sekalipun, pasal dia menegakkan syariat Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berikan dia fahaman pada hakikat. Nanti kau jangan heran kalau satu masa nanti Allah Ta'ala naikkan dia sampai jadi mengerti akan perkara-perkara ma'rifat, mengenal Allah dengan sebenar-benar kenal. Mudah-mudahanlah Tuhan sampaikan kita begitu ya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jika engkau redakan dengan barang yang telah aku bahagikan bagimu itu, nescaya aku pusakakan akan hatimu dan badanmu itu. Dan jika tiada engkau redakan dengan barang yang telah aku bagikan bagimu, nescaya aku keraskan atasmu dunia hingga engkau tuntut akan dia seperti engkau tuntut akan binatang yang liar dalam hutan. Maka demi kemuliaanku dan kebesaranku, tiada engkau peroleh akan dia melainkan barang yang telah aku takdirkan bagimu, padahal engkau telah dicelakakan di dalam segala manusia. Kau redha dengan apa Allah Ta'ala punya? Redha hukum Allah, redha untuk ibadat pada Allah, redha waktumu tu sebahagiannya untuk Allah, dan redha dengan apa yang sedikit Allah kayakan hati. Tenang, ayem, nak cari rezeki senanglah. Macam toke ni, kala-kala toke pagi-pagi ada boleh duduk. Kala-kala toke, kala-kala ada company besar, ni tak faham. Kalau kau tak redha, kau tak ingat Allah, kau tak redha untuk ibadat, peruntukan waktumu untuk ibadat pada Allah, apa lagi kau tak redha dengan takdir Allah Ta'ala, apa lagi kau tak redha dengan peruntukan yang Allah Ta'ala berikan kepadamu, kau nak lebih. Tengok kau jadi, Allah Ta'ala jadikan kau cari macam binatang liar, betul tak? Binatang liar tu pun ada waktunya lah. Monyet tu kan masuk kebun orang pun dia masuk, ambil pun masuk semua. Padahal dia, monyet tu semua gambaran tu, sebetulnya dia buat semua tak dosa. Monyet ada berdosa tak? Mereka ada rakib, monyet ada rakib mati tak? Tak ada. Monyet ada kira dosa halal haram tak? Tak ada. Tak pakai baju pun tak berdosa. Ya, begitu ya. Monyet dia. Itu dia kasi Allah Ta'ala ciptakan dia nyingklak gitu ya. Itu untuk apa tahu? Untuk jadi contoh bagi kita. Sebetulnya dibuat tu tak dosa. Ya. Kita tengok, betul-betul macam binatang liar tak? Masuk kebun orang, ambil. Orang halau, lari lagi. Orang perangkap dia, kena masuk dalam perangkap. Ya, begitu. Orang kau nakkan dunia jadi gitulah. Hak orang pun diambil. Orang marah dia, kena terperangkap. Yang ada tak terperangkap tapi lari pergi kebun lain pulaknya. Monyet pun itu, dekat maghrib dah tenang, tak apa-apa, duduk anak beranak kat tepi jalan, tengok apa. Bang aja dah tak nampak lagi dia. Dah baik kat tempat dia. Dah tak ada apa-apa, macam tak ada monyet tempat ni kalau dah malam ni. Subhanallah. Burung-burung pun kalau dah malam senyap sunyi macam tak ada burung. Tak ada kicau, tak ada apa semua. Pun ada waktu juga. Haiwan lain pulaknya, night shift punya, keliaran, cari makanan yang dah malam. Begitu pula ya. Kalau begitu, Allah Ta'ala jadikan dia macam binatang liar. Lebih teruk pada binatang liar lah. Siang dan malam orang dah tidur, pagi-pagi orang tengah duduk kitab, dah bangun celik mata saja buka file. Makan sambil jalan kat rumah. Tuan tak sarapan? Oh, saya sibuk ada meeting. Kita tengok drama lah. Kita drama kan gitu ya. Begitu ya. Ya, hakikat betulnya tak tahu ada ke tidak orang yang macam begitu ya. Nanti balik malam pun begitu. Anak dah lihat stres tengok anaknya. Anaknya tengah balik disco, mabuk, alamak. Nanti malam pun tak tenang tidur. Tengah-tengah malam pun bangun buat kopi, buka file lagi. Alamak. Pagi petang siang malam cari makan. Macam haiwan. Macam haiwan ayam, macam haiwan liar. Tak ada rehatnya. Kalau muda tak apa tahu, tua pun tak apa tahu, perempuan pun yang ada. Dah bibi ya. Dah mbak ayu kita lah ya. Kok masih begitu? Allah, bulatnya gitu. Kalau miskin tak apa tahu, kaya. Wangnya banyak, ruangnya dalam bank paling tidak 60,000.
Allah. Pun masih nak cari, masih gitu. Kalau miskin tak apa tahu, kaya. Allah, begitu ya. Kalau dipakai tak apa, tak pakai pula. Tak pakai pulanya. Allah, tak dinikmati. Allah. Sayang ya. Sayang. Berlindung sama Allah Ta'ala ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri hidayat pada kita. Semua sahabat-sahabat kita, ahli keluarga kita, Allah Ta'ala beri hidayat. Kalau kaya tak, kalau miskin tak apa tahu, dah kaya. Kalau muda tak apa, dah tua. Laki-laki tak apa, perempuan pun kadang-kadang. Allah. Kau tengok, betul tak? Tak redha dengan Allah punya pemberian. Tak redha, dia itu hamba Allah, dia kena ada waktu untuk ibadat pada Allah. Radina billahi rabban, aku redha Allah sebagai Tuhan. Ya tetap redha untuk junjung syariat Allah. Redha dengan pemberian Allah walau banyak walau sedikit. Redha untuk taat terus kepada Allah. Redha serahkan diriku pada Allah. Redha untuk patuh pada Allah. Itu maknanya redha. Tak redha, Allah Ta'ala jadikan dia jadi liar lah. Jadi liar ya. Kau tengok haiwan yang redha dengan tuannya. Dalam sangkar pun jinak, tuannya keluarkan pun dia tak lari. Dapat makan tak? Dapat makan, dapat minum. Tuannya sayang. Cuba yang tak redha. Tak ada keluar dalam sangkar. Sampai bila-bila keluar dalam sangkar juga. Begitu. Dan tuannya pun tak ambil kisah dia. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, barang siapa tiada redha ia dengan qada aku, dan tiada sabar atas balaku, dan tiada syukur atas nikmatku, dan tiada memadai dia dengan pemberianku, maka hendaklah keluar di bawah langitku, dan hendak menuntut dia akan Tuhan yang lain daripadaku. Tegak-tegak Tuhan bilang. Kau tak nak dengar cakap aku, keluar. Kalau dengan anak kita kan, kita gitu kan ya. Tak nak dengar cakap aku bapak. Kau tak nak dengar, kau yang aku yang kasih makan dari kecil, tak nak dengar cakap aku, keluar. Amboi. Anak kita pun, Pak, jangan Pak, maaf Pak, jangan halau. Drama lah juga ini kita tengok ya. Begitu ya. Ini begitu ya. Dengan Allah, kau tak, ini Allah Ta'ala betul-betul punya bangkit ya. Untuk orang yang dibangkit. Kalau untuk orang mukmin Allah Ta'ala tak bangkit. Allah Ta'ala tak bangkit ya. Apa? Dengan orang-orang kafir Allah Ta'ala baca surah Al-Baqarah. Dengan orang kafir Allah Ta'ala sebut, ingatlah nikmatku padamu. Allah Ta'ala bangkit. Dengan orang mukmin, ingatlah aku. Fadhkuruni azkurkum. Ingatilah kamu akan aku ingat kamu pulanya. Kalau orang kafir Allah Ta'ala, ingat nikmatku padamu, aku kasih engkau ini, aku angkat namamu. Allah Ta'ala bangkit. Orang kafir Allah Ta'ala bangkit. Ini Allah Ta'ala bangkit. Kau tak sabar, kau tak redha, keluar bawah langit aku. Cari alam lain, cari Tuhan lain. Ada? Radina billahi rabban wa bil islami dinan. Wabil Qur'ani imaman wabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wabil islami dinan. Wabil Qur'ani imaman wabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Radina billahi rabban wabil islami dinan wabil Qur'ani imaman wabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Minggu depan tak ada bocor ya, saya pergi ke Johor. Insyaallah. Jawa. Orang Melayu bilang Jawa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.